Saya nak berkongsi terus dengan anda semua tentang satu kisah yang mana saya teringat, saya tengok file tadi sebab saya nak tahu tajuk apa aku nak cerita malam ni. Kemudian ada cadangan, dia kata perkahwinan tanpa restu. So jadi dekat file, dekat firm, saya duk belek file-file saya yang lama. Saya tengok lah, oh mana ada saya tanya tu. Okey, cerita ni. So bila ingat saya balik tajuk cerita tu, apa yang saya nak kongsikan adalah tentang seorang pasangan suami isteri ni, yang mana seorang isteri ni dia adalah seorang janda, janda anak satu, alright. Kemudian dia nak berkahwin dengan seorang lelaki. Seorang lelaki ni anak tuna yang mana muda lagi daripada dia. Muda sikit lah, tak adalah muda banyak sangat, muda sikit sajalah. Jadi bila dia terbuka hati benda tu, apa yang menjadi isu adalah si bapa, bapa iaitu wali mujbir dia ni tidak bersetuju dan tidak redha untuk menjadi wali kepada pernikahan. Sebab dia kata dia dah habis mohon lah, bagi tahu elok-elok, kata nak berkahwin dengan lelaki ni, tapi bapa dia tak mau setuju. Apa-apa syarat pun dia kata tak mau juga. So bila kita tanya sebab apa, dia kata bapa dia beranggap kepada laki yang dia tu adalah orang yang tak baik. Sebabnya dengar cerita daripada orang yang laki ni dia ada isu dadah, dia pernah ada isu jenayah-jenayah yang sebelum ni. Alright, so membuatkan keluarga si bapa ni dia tak mau. Biasalah kalau kita pun, kalau cuba bayangkan, kalau kita lah berada kat situasi bapa tersebut, kalau kita dengar pun lah kan, of course kita pun akan rasa macam risau. Bukan sebab apa, sebab kita tak nak anak kita ni, alright, walaupun dia janda sekalipun, kita pun tak mau dia dalam keadaan yang salah pilih suami. Betul tak? Sebab dia janda satu, dia ada anak. Jadi kalau katalah kahwin dengan lelaki yang tak betul, alright, nanti apa-apa keadaan tu dia risau dekat cucu dia sepasal. Dia risau juga dekat kehidupan anak dia. Dah masa cerai dulu tu, dia diceraikan pun susah. Faham tak? Susah. Maksudnya bukan suami dia tu cerai macam tu saja. Dia naik turun mahkamah tu pun banyak kali. Dia naik turun banyak kali. Sampai nak dapatkan fasah tu pun hampir 2 tahun. So bila hampir 2 tahun tu, of course si bapa ni pun dia takkan rasa macam mudah lah. Ada orang tanya kat saya, tuan, kalau dia janda, bukankah dia tak perlu dapat persetujuan daripada siapa-siapa nak menikah? Dia boleh menikah. Memang betul, alright. Kalau kita nak menikah sebagai seorang janda, dia berhak untuk menentukan dia bersetuju ataupun tidak. Beza janda dengan anak dara ni satu je lah. Kalau janda ni dia perlukan kebenaran untuk diri dia. Si bapa ni, alright, bapa dan juga datuk, dia tak boleh nikahkan anak perempuan dia yang dah janda ni, dengan mana-mana lelaki pilihan. Kalau anak dara, alright, seorang bapa ataupun seorang datuk, dia boleh nikahkan anak perempuan ni ataupun cucu perempuan ni kepada siapa-siapa lelaki yang dia suka. Yang dia rasa macam nak bagi kahwin tu boleh, sebab dia wali mujbir. Itu untuk situasi yang anak dara lah. Tapi kalau kata untuk anak perempuan yang janda, dia tak boleh buat macam tu. Dia kena dapat persetujuan. Ni bapa nak bagi hang nikah dengan lelaki dekat ujung kampung ni. Hang setuju ke tak? So kalau dia kata saya tak setuju, so bapa tak boleh kata apa. Tapi kalau anak dara, dia beritahu bapa nak menikahkan hang dengan apa? Dengan Jack ujung kampung tu. Jack. Rajin duk tengok sepah tu lah. So, nak Jack ujung kampung tu. Dia kata saya tak setuju. Setuju ke tak setuju ke? Aku bapa hang, kena ikut. Tu kuasa wali mujbir. Alright. So dalam Islam, kisah cerita tentang wali mujbir ni, dia adalah satu kuasa yang besar pada anak dara. Tapi kepada anak perempuan yang janda perempuan, so dia tetap memerlukan wali. Alright. Wali adalah satu rukun dalam rukun nikah. Maksud rukun ni apa? Benda ni wajib kena ada. Macam kita solat.
Okey, kalau kita solat, kalau kita tak baca Al-Fatihah, batal solat kita. Tu sebab benda tu rukun. Betul? Sama juga macam nikah. Kalau tak ada wali, dia tak boleh sah nikah tersebut. Okey, dia memang batal daripada awal. Okey, dia haram, dia tak jadi nikah lah. Dia kena ada wali. Alright, so tu bagi orang yang mungkin tertanya, kalau kata anak perempuan yang janda tak perlukan wali ke? Dia perlukan wali. Cuma dia perlukan persetujuan untuk nak menikah dengan diri dia. Okay, so ceritanya, saya dah belajar jauh dah ni. Okay, so si bapa ni, dia tak setuju sebab dia kata dia dengar macam-macam isu kepada laki tersebut, bakal suami yang dia nak kahwin tu. Sebab dia dah tak berkenan lah. Kalau orang tua ni, kalau dia tak berkenan, dia dah tengok macam-macam sudut dah. Kadang-kadang bukan setakat dia dengar, mungkin dia ada cara dia yang tersendiri. Kalau dia main tengok ke rumah sebagainya kan. So, alright, saya pun kata tak apalah puan, kalau dari sudut prosedurnya, puan kena buat, tak boleh puan lah, saya kena panggil masa tu cik lah sebab tak nikah kan. Saya kata cik kena buat, nama dia permohonan wali enggan. Okay, dia ada beza. Kalau orang yang mana wali dia tak ada, wali dia hilang ke ataupun dia mu'alaf ke, dia tak ada wali, right? Yang tu cerita dia adalah wali hakim. Okay, wali dia hilang, tak ada ke, dia memang anak tunggal ke, tak ada adik-beradik lain, semua tu dah. Yang tu cerita dia wali hakim. Okay, tapi kalau wali masih wujud, alright, kalau ada bapa, so bapa masih wujud, dia adalah wali. Dia tak boleh orang lain mengatasi. Kalau ada bapa dah meninggal tapi ada datuk, so datuk tu wali. Kalau bapa tak ada, datuk pun tak ada, abang ataupun adik lelaki ada tak? So abang adik lelaki tu wali. Okay, kalau abang tak ada, dia anak tunggal contoh dia, pak cik ada tak? Pak cik tu adalah wali. So cerita tentang wali ni dia kena tengoklah ranking tu. Okay, ranking tentang wali tersebut. So kalau katalah wali ni enggan, okay, wali ni tak setuju, tak mau menjadi wali dalam perkahwinan, isi borang dah ni, tenyeh dah, nama dan sebagainya, mai dekat wali, wali kata tak mau, aku hang buat apa pun aku takkan setujunya, aku takkan mau jadi wali untuk nikah ni, aku tak berkenan kat lelaki tu. Okay, so jawapannya saya kata cik kena filekan permohonan wali enggan. So wali enggan ni perempuan, yang mana pihak wali ni dia akan dipanggil. So kita buat permohonan, wali tu dia kena datang ke mahkamah dan dia akan kena buat jawapan. Right? Kalau wanita ni dia nak mohon, dia kena buat permohonan dia bersama dengan affidavit. So wali ni pun dia kena balas dengan affidavit juga. So dia kena balas affidavit jawapan. Dan apa yang berlaku dalam kes saya tu perempuan, wali ni dia kata dia tak bersetuju sebab laki ni pernah terdengar kes-kes jenayah, right? Laki ni pernah tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, laki ni tidak sekufu dan sebagainya. So everything lah, banyak lah dia punya jawapan nak menafikan lah, kata dia tak bersetuju benda tu. Right? Saya tanyalah dekat puan ni, cik duduk lagi ke dengan bapa? Okey tak? Saya memang dah tak ada baik dah dengan bapa, bergaduh. Right? Dalam keadaan bila dah bertekak macam tu, dia nak juga dengan bakal pasangan dia tersebut, dia menolak bapa dah. Okay? Sedangkan bapa ni yang membesarkan daripada kecil, kemudian bila dah besar, dia nak juga berkerah untuk nak ambil nak berkahwin juga dengan pasangan dia tersebut. Akhirnya menyebabkan hubungan antara anak dengan bapa ni retak. Sebabnya anda bila kita buat tuntutan tu wali enggan, okay, kita seolah-olah heret, tarik pak ni, tarik mai masuk dalam mahkamah, hang cakap, dia macam tu. Bunyi kasar sikit kan, tapi itulah gambaran dia. Tu gambaran dia. Walaupun tak adalah ayat yang kesat dekat dalam permohonan ni, right? Tapi cara tu nak bagi tahu. Bila kita bawa benda ni ke mahkamah, bila kita dah heret seseorang ni ke mahkamah, of course, alright, of course dia akan menyebabkan rasa tak senang tu memang wujud.
Cuba tanya kat diri kita sendiri. Betul tak? Kalau situasi kita pun, kita nak kahwin dengan orang yang bapak tak setuju, tapi kita heret pak kita suruh jawab depan hakim. Sebab kita nak dapat wali juga. So tu cerita saya, yang mana bapak ni diheret, dan kemudian long short stories, apa yang saya boleh bagi tahu, mahkamah menerima permohonan wali enggan wanita ni. Jadi bapak ni sampai kesudah dia tak mau, mahkamah pun tolak segala alasan sebab tak ada pembuktian. Of course lah, sebab dengar cerita ni memang payah lah nak buktikan benda tu. But it's okay. Tapi dia nak menunjukkan kata benda ni adalah satu benda yang mengikut prosedur. So dia daripada ikut prosedur, tapi dari sudut hati nurani si bapak tu sampai kesudah dia tak mau, dan menyebabkan berlaku pertengkaran yang besar antara anak dengan bapa tersebut. So bapa tu tak mau, mahkamah terima permohonan wali enggan, jadi dia akan bertolak kepada wali hakim. Kalau wali tu enggan, so mahkamah akan melantik diri mahkamah sebagai wali hakim, membenarkan perkahwinan. So apa yang berlaku selepas tu? Apa yang berlaku selepas tu Nak tahu tak, benda yang miracle sangat yang saya terkejut adalah dalam tak sampai 2 tahun, tak sampai 2 tahun perkahwinan, perempuan rasa kan apa yang berlaku. Wanita ni, dia datang sekali lagi kepada saya, perempuan. Datang kepada saya, alright, untuk buat permohonan cerai. Tak sampai 2 tahun. Alright, tak sampai pun 2 tahun. So dia datang, dia buka kes permohonan cerai pula dengan kita. Permohonan cerai dia tu, tapi sebelum tu kita interview lah dulu, kuat ataupun tidak nak permohonan cerai ni, sebab apa dan sebagainya kan. So bila dia buat permohonan cerai ni, perempuan, saya tanya kat dia, puan, bukankah hari tu baru kahwin? Dia kata memang kahwin tak baru dah lah Cik Fahmi. Dia kata dah setahun lebih lah kan, dekat habis 2 tahun. Lepas tu kenapa? Saya tu, lepas tu tiba-tiba dia keluar air mata, nangis semua. Saya pun tolaklah tisu, tak apalah, bagilah dia menangis dulu. Biar dia puas habis menangis dulu, sebab kalau orang menangis nak bagi bercakap lagi buruk. Itu susah tu saya nak bercakap kan. So tak apalah, kalau saya memang raikan, kalau hampa nak menangis, hampa menangislah dulu. Sebab secara saya layan memang macam tu. Hampa menangis dulu, tak apa, saya boleh tunggu. Alright, so saya pun tanya kat dia apa yang berlaku sebenarnya dalam tempoh perkahwinan tu. Dia kata saya rasa menyesal sangat-sangat, sebabnya suami dia tu ditangkap oleh polis atas kesalahan dadah. Dulu dia tak percaya, dulu dia tak percaya, perempuan. Pak dia ni dah bagi tahu, dah kata, hang mungkin tak pernah tengok, hang mungkin tak pernah tahu. Tapi aku tahu daripada raut wajah ni pun aku tahu, dia kata. Walaupun mungkin aku kata aku tak ada bukti, walaupun mungkin ada orang hanya cakap sahaja. Saksi dengar cakap tak valid sebab tak pernah kena tangkap. Alright, pak dia dah bagi tahu dah. So dia cakap macam tu, tapi dia tak mau terima. Apa yang berlaku, dia kata benda tu betul. Selepas sahaja kahwin, alright, dalam 3-4 bulan macam tu sahaja, suami dia ni dah mula berubah. Dia kata mula berubah perangai, lepas tu kerja pun tak mau dah, kerja kampung je. Kemudian dia tak mau buat kerja apa, duduk rumah saja. Kadang duduk pergi melepak. Dia juga duduk pergi kerja kilang. Pergi kerja kilang, kemudian balik mai, dia juga yang masak dan sebagainya. And then tak cukup pada tu, kena terajang pula, bergaduh. Bergaduh sebab apa? Kadang-kadang ni macam-macam isu lah. Sebab penat, kan? Penat balik kerja, kemudian beletiak sikit, duduk tak ada buat apa. And then bila dia tak buat ada apa-apa ni, dia mula terpengaruh dengan rakan-rakan yang lain, ambil ketum, minum dadah, ambil dadah dan sebagainya. So benda tu lama kelamaan dia jadi
Dia jadi apa panggil? Dia jadi macam kanser dalam rumah tangga. Dia macam mula membiak-biak kecil-kecil. Right? So dia jadi lama-lama rosaklah perkahwinan tersebut. Yang tak tahan tu sebab dia kena terajang perempuan dalam keadaan dia tengah mengandung perempuan. Tengah mengandung. Hampa boleh faham tak? Mengandung masa tu, saya tak silap saya dalam 4 bulan macam tu. Kena terajang. Saya kata, puan, betul yang nak terajang? Kalau tuan ada kat tempat tu, tuan tahulah. Jadi saya kata, puan buat dah laporan polis. Saya kata, dia buat. Okay? Dia buat. Dan sebab tu dia kena, sebab itulah lelaki tu kena tangkap juga. Sebab polis memang duk tunggu saja. Tapi bila polis tangkap tu, punya sekali dengan ada isu dadah. Sebab dia pun buat test urin dan sebagainya, sangkut. So nak jadi cerita, dia kena tangkap. Lelaki dia tu pun saya kata masa tu tak cukup lah, tak cukup sikit lagi dalam 3 bulan. Okay? Tak cukup lagi sikit 3 bulan. Sebab dia dah kena tahan reman masa tu, lama dah. Cuma mungkin dia tak dijatuhkan hukum lagi. And then apa yang berlaku, saya kata tak apa puan tunggu sikit lagi, dalam berapa hari lagi, kemudian kita akan pergi mahkamah untuk filekan kes. So kita filekanlah kes perceraian cerai taklik kepada dia perempuan. Alright. Tu kisah bagaimana permulaan tu dengan wali enggan. Alright. Nak jadi cerita pula yang lebih sedihnya adalah lepas dia kahwin tu, dia tak pernah pun balik berjumpa dengan bapa dia. Okay, tegang. Hubung pun tak. Alright. Tapi saya pesan kat dia, puan, kes puan ni insya-Allah, alright, insya-Allah kuat. Sebab isu nafkah pun dah cukup dah. Sebab dia tak kerja kan. So bila tak kerja, perempuan ni yang tanggung everything, alright. Puan boleh. Okay. Tapi satu je saya minta kat puan, lepas selesai tu, okay, puan pergi minta maaf balik dekat bapa. Bukan takat selesai tu saja. Selesai filekan kes ni, puan minta maaf balik. Sebab kita nak minta bantuan bapa ni untuk jadi saksi juga kalau kata nak bantu perempuan sebagainya. Sebab siapa lagi kita nak berharap perempuan? Okay. Saksi yang kuat betul lah jiran-jiran dan sebagainya lah kan. Siapa-siapa lah yang tahu tentang cerita pasal nafkah ataupun cerita tentang laki tu kena tangkap dan sebagainya. So tak ada siapa-siapa yang tanggung tu. InsyaAllah yang tu kita boleh buktikan. Alright. Tapi untuk bagi supportive, alright, sokongan, tak ada orang lain perempuan, alright, tak ada orang lain yang nak bantu lebih melainkan ahli keluarga. Buruk macam mana pun ahli keluarga ni, okay, dia juga yang akan support kita dekat apa-apa tuntutan. Percayalah. Percayalah. Teruk macam mana sekalipun seorang anak tu kan, alright, mak dia pun takkan jadi saksi untuk nak menceritakan keburukan anak dia. Okay? Sama juga macam dalam kisah perempuan ni. Alright, saya kata puan kena pergi jumpa bapa, minta bantuan semua untuk nak bantu bagi supportif dan sebagainya. So sebab bapa dia dah tahu. Saya sedih pula dengar cerita macam ni perempuan. Sebab bila kita dah tak ada orang, kita dah tak ada bapa kan, kita dah kehilangan. Kita tak kita tahu kita akan tahu betapa besarnya kasih sayang seorang bapa. Sebagai seorang wali, siapa potong bawang lah ni? Ada kau atas ni. Okay, sebagai seorang wali, right, dia lebih tahu. Dia lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk anak perempuan dia. Sebab tu kan, saya tak tahulah, saya tak pernah menghadapi lagi sebenarnya, right? Mungkin saya tak ada perempuan kan. Tapi kan kalau setakat yang saya pernah tengok kan, ada banyak keadaan yang mana seorang bapa ni masa dia akad nikah anak perempuan dia dalam keadaan yang sebab. Kan? Boleh tengok tak? Saya selalu sangat tengok. Okay? Macam siapa? Macam sepupu saya sendiri kahwin dekat Perlis tu. Saya tahu Pakcik saya ni seorang yang tegas tau. Dia tak ada macam, dia jenis cool, tak tegas kan. Tapi masa hari dia akad nikah tu, hari dia mengakad nikahkan anak perempuan dia, sepupu saya, okay, dia macam sebab tau nak sebut. Sebab dia nak melepaskan, okay, nak melepaskan anak perempuan dia kepada orang yang lelaki lain untuk menjaga. Right? So sebab dia tahu
yang mana yang terbaik dan sebagainya. Ada isu lah, tu tak ada masalah itu. So cerita dia, alhamdulillah, right? Kes cerai taklik yang saya fahamkan untuk wanita ni selesai, right? Dengan tak adalah dengan nak kata mudah sangat, right? Tapi selesailah dengan prosedur yang smooth lah, right? Smooth. Maksudnya perjalanan tu berjalan dengan lancar. Okay. So alhamdulillah lah. Cuma yang tu lah salah satu benchmark untuk orang yang nikah tu tanpa dapat restu. Okay. Yang tu dari sudut wali enggan lah. Okay. So wali enggan ni, kalau dia tak mau pun, kita boleh mohon wali enggan. Alright. So wali ni, kalau dia tak mau juga jadi wali, mahkamah boleh melantik wali hakim selepas kita fahamkan wali enggan tersebut. Alright. Tapi ada satu kisah yang lain jugalah berkaitan dengan apa begitu? Tanpa restu punya nikah ni, iaitu berkaitan dengan yang ni common sekali lah, yang paling biasa sekali, yang ni majority lah boleh kata, banyak gitu. Anak perempuan lari ikut laki orang pergi menikah dekat Siam. Yang ni pun selalu jugalah, alright. Yang ni banyak keadaan yang saya jumpa perempuan, okay. Orang lari nikah dekat Siam, okay. Ada orang yang lari nikah dekat Siam ni yang kita selalu dengar, disebabkan tak mau bagi tahu isteri pertama, betul kan? So dia macam nak lari lah daripada mahkamah untuk nak poligami ni, alright. Tapi ada juga keadaan yang mana pasangan ni, alright, iaitu perempuan lah, yang perempuan ni dia nak lari kahwin dengan laki ni disebabkan ahli keluarga tak bersetuju. Yang ni pun sangat common, sangat biasa yang selalu kita dengar, yang mana isu ni adalah isu yang menyebabkan kepada rumah tangga tu tak bertahan dengan lama perempuan. Kalau saya boleh cerita benda ni, saya ada lebih kurang dalam 3 kes ke 4 kes yang macam ni, iaitu wali tak setuju, so anak dara ataupun janda tu pun lari pergi menikah dekat Siam. Right. So menikah dekat Siam sebab tak mau terlibat dengan wali. And then apa yang berlaku adalah, okay, apa yang berlaku bila balik mai ke Malaysia, dia nak buat pengesahan. Bila dia nak buat pengesahan perempuan, bapak tu tak mau mai. Dia menjadi kesukaran kepada pasangan ni juga. Sebab nak mengesahkan pernikahan tu, nak mengesahkan nikah balik mai ke Malaysia ni, dia perlukan kepada pengesahan rukun nikah. Iaitu salah satunya adalah wali. Ada hakim yang akan minta untuk wali hadir. Sebab wali nak bagi keterangan. Masa nikah dekat Songkla tu, wali ni duduk dekat mana? Wali duduk dekat Kuala Lumpur contoh dia. So jarak Kuala Lumpur ke Songkla berapa jauh? Lebih tak daripada 2 mahalah? Lebih. Okey. Sebab hakim nak tahu yang tu sahaja. Wali duduk dekat mana masa tu? Wali tahu tak pernikahan ni berlaku ataupun tidak? So ada wali yang dia boleh mai, dia mai. Tapi ada wali yang dia kata jadi apa-apa aku takkan mai. Yang ni problem. Okay? Ada orang yang saya sampai menangis-nangis kat saya, tuan, tolonglah jangan panggil bapak saya, boleh tak? Saya kalau kata bab tak mau panggil ni sukar sikit, sebab bukan saya yang kisah nak panggil tak panggil ni. Okay? Yang kisah tu adalah hakim ni. Hakim yang nak tahu. Sebab hakim ni nak putuskan sah ataupun tidak nikah tu, kadang-kadang dia nak lebih keyakinan, dia nak tahu wali ni sendiri. Pakcik, masa nikah tu pakcik ada dekat mana? Dia nak tahu yang tu je. Sebab jarak wali ni penting. Kalau wali ni kata masa depa tarikh nikah tu, saya duduk dekat dengan Bukit Kayu Hitam je. So jarak pun tak jauh, maka tak boleh sah masa tu. Faham? Tu penting bab jarak tu. Alright, so wali ni pun dia akan ditanya sikit lah. Itu pakcik setuju tak? Saya takkan setujulah. Tapi nak buat macam mana, dah depa nikah ni pun saya mai tolong cakapkan saya dekat mana sahaja. Okay? Tapi saya tak restulah perkahwinan depa ni. Perkahwinan macam ni perempuan, bila perkahwinan yang tanpa restu, percayalah perempuan,
sukar sangat untuk nak memperbaiki balik benda yang dah nak starting tu pun dah rosak tuan. Starting tu pun dah tak elok. Nak membaiki benda yang tak elok ni perempuan bukan benda yang mudah lah. Dia nak kena cuba ambil hati orang tua balik. Ada orang berjaya, Alhamdulillah. Tapi ada orang yang tak berjaya perempuan. Biasanya nikah dekat Siam ni perempuan, saya selalu sangat tengok yang nikah kat Siam tak bahagia perempuan. Jarang sangat-sangat perempuan, jarang sangat-sangat saya tengok orang yang nikah Siam balik Malaysia happily ever after perempuan. Kan? Ini ikhlas. Ikhlas apa yang kita lalui kat mahkamah perempuan. Ada orang yang dia menikah dekat Siam, balik mai kat Malaysia, wali semua tak sokong sebagainya, dia sebatang kara hidup, laki tu tinggalkan dia. Macam tu sahaja perempuan. Lepas dah dia dah dapat apa dia nak, dia lepas, habis perempuan tu macam tu saja terkontang-kanting. Seorang diri. Ada macam tu. Okay. So, apa yang saya nak katakan untuk 1 minit terakhir sebelum saya nak ambil soalan ni, kalau bab pernikahan ni, ingat, utamakanlah restu daripada wali. Okay? Utamakanlah restu daripada kaum keluarga. Utamakanlah keluarga dalam bab pemilihan calon lelaki perempuan. Alright, sebabnya tadi Puan Natrah bagi saya pantun kan. Kalau siapa biasa dengar pantun ni pun dia akan tahulah. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang mak bang saudara, kerana kasih hamba turutkan. Sebabkan pantun ni lah perempuan, jadi ramai orang ada buat perangai macam ni. So, apa yang berlaku adalah banyak yang tak bertahan dengan baik. Jadi, utamakanlah kasih sayang keluarga. Once dah dapat redha daripada ibu bapa, dia akan dapatlah redha daripada Allah SWT. Ma ridallahu illa bi ridha'il walidaini. Right? Maksudnya redha Allah tu bergantung kepada redha ibu bapa. Alright. So, itu saja. Saya nak ambil soalan. Hampa boleh tanya bebas lah. Nak tanya soalan yang tak ada kaitan pun boleh juga. Nak tanya rambut saya apa-siapa. Hari ni nampak macam opa-opa sikit ni. Rasanya. Okay. Silakan tetap soalan. Sebelum tu saya nak iklankan sikit. Siapa yang rasa macam suka bau-bau wangi dekat rumah dia dan sebagainya, saya ada jual satu produk perempuan, iaitu nama dia diffuser. Okay, dia boleh keluar asap. Mari saya tunjuk sikit. Sebelah tu apa tulis soalan? Tulis. Okay. Alright, saya bagi demo sikit. So, siapa yang belum dapatkan lagi ni, anda boleh dapatkan. Macam mana nak dapatkan tu? Dia keluar asap. Nampak cantik kan? Macam bawang kan? Dia akan keluar asap-asap sini. So, ni saya bawa lavender pun. Oh, best. Okay? So, dia akan safe lah. So, dia cara function dia pun tak adalah macam susah sangat. Dia akan automatic off kalau kata dia dah habis air. Alright? So, siapa yang nak dapatkan ni, murah je. Kita jual dengan harga RM79 sahaja. Kita akan bagi free oil. Right? Free oil. Dan apa lagi dia free oil dengan free hand cream. Okay, so kita bagi free oil terapi tu dengan hand cream. Siapa nak, cuba lawati saya punya kita punya page, iaitu Belantara. Belantara Spa, ataupun dekat IG. Okay. Syok tau. Dah perlu tengok dia nak asap-asap ni kan. Rasa macam tenang je bau. Hilang sikit kepala aku. Okay. Alright, Cik Hakim tanya. Saya ada soalan. Asap ni memang kecau pula. Wap ayak. Saya ada soalan. Betulkah siapa yang nikah luar dari Malaysia, contohnya Siam, wali hakim dekat sana akan call si wali mujbir terlebih dahulu untuk minta sahkan keizinan terlebih dahulu, kemudian baru akad nikah?
Situasi call tu saya nak tanya, betulkah sebab saya pun dengar ura-ura? Okey. Dia depends, bergantung kepada pasangan tu. Bergantung kepada pasangan tu, perempuan. Saya ada satu kes yang mana permohonan poligami, alright. Si bapak ni yang suruh kata pergi menikah dekat Siam. Menarik kan? Tak pernah dengar kan? So si bapak yang suruh pergi menikah dekat Siam. Sebab dia poligami, so bapak dia pun boleh komplot juga lah. So dia pergi menikah dekat Siam, alright, menikah kat Siam. Sampai dekat sana, dia bagi tahu kata bapak pun setuju sebagainya. So Tok Imam dekat sana, hello bapak dia kat sini. Dia minta dapat telefon, so berkata nak minta untuk wakil wali sebagainya tuan. So dia benarkan. Okay. Ada, betul ada. Dia depends kepada orang tu juga. Dia depend pada orang tu. Kalau dia kata wali ni bagi tahu tak ada dan sebagainya kan, so dia macam malas lah nak campur tangan dengan bapak dan sebagainya tu, abang ke datuk ke, so dia tak mau ambil peduli bab tu. And then dia kata dia tipu lah, bab tak ada dan sebagainya. So dia pun kata guna wali hakim. So mereka pun gunalah wali hakim. Masa tu tak ada lah nak call siapa-siapa dekat Malaysia ni. Okay. Saya sahkan Cik Hakim, ada. Sebab kes saya pernah ada satu macam tu. Puan Najamah, aduh kena sebiji kat muka kak. Uish, saya tak ada niat tau. Saya tak tahu. Saya tak tahu saya cerita ni untuk siapa. Bukan untuk kak lah. Tapi saya cerita di kes yang saya punya cerita je lah. Natra Rosli, tuan, kalau wali tu fasik macam mana? Bakal pengantin tak mau bapa tok abang jadi wali. Adakah ianya perlu dibuktikan di mahkamah? Contoh wali minum, berzina ataupun judi. Wow. Soalan ni Okey. Kalau bab wali ni perempuan, kita faham dari sudut pemilihan wali ni, dia bergantung kepada kuasa pejabat agama, orang yang nak meluluskan perkahwinan. Okay. Kalau di mahkamah, dia cerita dia tentang wali hakim dan juga cerita dia tentang wali enggan. Okay. So kalau dekat pejabat agama tu tempat untuk kita nak buat permohonan pernikahan kan. Kita nak mohon nikah, so kita apply borang dan sebagainya. Itu pun semua kat pejabat agama. Dapat kelulusan semua kat pejabat agama. So dekat pejabat agama, okay, kalau kita dekat pejabat agama tu, kita bagi tahu kata tuan, ustaz dekat pejabat agama, ustaz saya tak mau, boleh tak pakai wali ni sebab wali ni fasik. Okay. So yang tu kerja pejabat agama untuk nak panggil, nak test betul ataupun tidak fasik tu. Okay. Kalau contoh lah kan, pejabat agama bagi tahu kata, oh puan, yang ni puan kena buat. Kalau kata puan tak mau yang ni, tak boleh juga sebab dia ranking dia wali dia tu, kedudukan dia sebagai wali ni lebih besar. Macam contoh bapak fasik. Okay. Dia nak pindah tukar kepada abang. Tak boleh, abang tak boleh mengatasi bapak macam tu sahaja. Okay. So kalau katalah kan, nak dibuktikan benda tu sebagai fasik dan sebagainya, firstly saya rasa dia bergantung kepada pejabat agama dulu untuk nak test betul ataupun tidak fasik ni. Dia kena penjara ke dan sebagainya kan. So kita kena test dulu. Tapi kalau katalah pejabat agama kata, oh tak boleh ni, sebab kami pun tak ada kuasa untuk nak test dia ni tak elokkan dan sebagainya. So dia mungkin pejabat agama akan kata pergi buat permohonan wali hakim. Itu bergantung pada ni lah, gantung kepada pejabat agama. Tapi pada saya, setakat yang saya tahu, bab wali ni dia depends on kuasa pejabat agama. Kuasa pejabat agama untuk nak sahkan. Okey. Ni ada ayah kan, guna dia lagi. Fasik sebab apa? Fasik sebab katalah minum arak, berzina, judi. Pernah kena tangkap tak? Tak pernah. So dia tak pernah dibuktikan bersalah. Alright. Dia tetap lagi. Okay, so dia tetap lagi. Tapi kalau kata memang dia dibuktikan, ditangkap bersalah dan sebagainya, kena hukum penjara sebab minum arak ke, memang kaki zina, kaki judi, tak pernah pun bertaubat, yang tu mungkinlah pejabat agama kata boleh tukar kepada orang lain menjadi wali. Okey, Haiza, Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Soalan saya, nombor 1, adakah berkahwin di Songkla menjadi isteri nombor 2 perlukan kebenaran wali sebelah pihak perempuan, wali masih hidup?
Yang kedua, adakah cara berkahwin di Songkla? Cara ini merupakan yang paling mudah untuk berkahwin tanpa ada sebarang masalah. Terima kasih. Adakah berkahwin di Songkla menjadi isteri yang kedua perlukan kebenaran wali sebelah pihak perempuan? Kalau dah pergi menikah dekat sana, dia tak perlukan wali dah lah. Tak perlukan kebenaran lah. Okay? Kebenaran wali sebelah pihak perempuan. Memanglah wali memang sebelah perempuan. Okay? Kalau wali masih hidup, alright, jawapan dia kena menikah dekat sini lah. Menikah cara elok lah kan. Tapi kenapa kita pergi menikah kat sana? Sebab mungkin kita tak dapat kebenaran daripada wali. Okay? Jangan kata jadi isteri nombor 2. Jadi isteri single pun mesti kena dapat kebenaran wali jugalah. So wali tak setuju, yang tu lah yang menuju kepada kes wali enggan. Tapi ada setengah orang dia malas nak buat wali enggan. Saya kira dia nak jadi isteri nombor 2 ke, dia nak jadi isteri nombor 3 ke, nombor 4 ke, okay? Tapi kalau wali dia tu enggan, wali dia tak setuju, tak dapat kebenaran daripada wali, maka dia kena mohon wali enggan. Tapi kalau katalah dia malas nak mohon wali enggan, malas lah nak naik turun mahkamah sebagainya, senang pergi menikah kat Songkla je kan, lepas kat sana. So dia betul lah dia orang pergi menikah dekat sana tu sebab tak dapat kebenaran. Okay? Adakah cara berkahwin di Songkla? Cara ini merupakan paling mudah. Jawapan saya, mudah tak mudah tu kan, depends juga. Ada orang dia rasa macam senang je pergi. Okay? Ada orang dia kata susah lah nak kena kumpul duit dan sebagainya kan. So ada juga yang macam tu. Okay? Tapi pada saya perempuan, nikah dekat Songkla ni, orang saja nampak macam mudah. Sebenarnya susah bila balik mai ke Malaysia. Susah sebab apa? Jangan ingat balik mai ke Malaysia ni, suami ni tak apa. Balik mai Malaysia nanti kita daftar. Sembang ada orang dia tak buat langsung puan. Pergi menikah, janji nak menikah, tak apa, balik nanti ni abang akan ni. Abang akan ikut pergi buat pengesahan. Oh, macam berani sangat. Balik main Malaysia, nanti-nantilah. Sampai anak dah 2-3 pun duk nanti-nanti lagi perempuan. Saya berlambak kes macam ni. Yang mana dia rasa macam senanglah pergi menikah kat sana, balik nanti main Malaysia buat pendaftaran je. Tak mudah juga perempuan. Yang akan lebih sukar kepada pihak perempuan. Sebab pergi menikah kat sana, balik main Malaysia, laki tak setuju nak pergi naik mahkamah untuk buat pengesahan, kita sendiri yang pula yang nak kena pergi naik pengesahan. Bila kita nak naik pengesahan tu, kita nak kena bukti kata suami kita berpoligami. Kita nak buktikan kata pernikahan kita tu sah. Bukan benda mudah. Okay? Tambah-tambah pula kan, CJ konsulat tak ada ni, suami pegang, dia koyak dan sebagainya. Ada orang suami sorok lah. Okay? Kita nak kena pergi dekat Songkla balik, nak kena dapatkan sijil tu, sijil konsulat. CJ nikah pun ada orang yang dia pergi koyak, tak mau bagi bini dia tu pergi buat pengesahan kat mahkamah. Sungguh-sungguh. Kadang-kadang bukan apa, takut isteri pertama tahu, takut kantoi dekat kesalahan kesalahan di tempat kerja. Kan? Ada orang dia tak dibenarkan untuk poligami macam tu saja. Contoh dia kan, pegawai tentera. Pegawai tentera dia tak boleh pergi menikah kat Siam macam tu saja. Kalau dia buat macam tu juga, balik mai ke Malaysia, dia boleh kenakan tindakannya dekat mahkamah tentera. Bukan main-main sebab dia melanggar undang-undang. Okay? So, jangan ingat benda tu macam pi saja mudah akad nikah, balik mai Malaysia is all everything fine. No. There is no such thing like that. Alright? Balik mai Malaysia mesti ada kesukarannya. Nak naik ke mahkamah untuk buat pengesahan, kemudian lepas dah settle pengesahan nanti nak kena naik untuk denda. Kalau hakim bagi denda saja, kalau hakim tu rasa macam tak boleh lah ni, ramai sangat duk buat nikah macam ni saja kan, so hakim kata saya perintahkan penjara seminggu. Kena ingat, nikah tanpa kebenaran hukum dia bukan denda sahaja tau. Dalam undang-undang dia ada penjara juga, bergantung kepada hakim. Bukti dia, bukti dia ahli pandangan kinabatangan, iaitu Datuk Bung Mokhtar Radin pernah kena dihukum penjara perempuan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Okay? Sebab nikah tanpa kebenaran, poligami tanpa kebenaran. So kena hukum penjara. Okay? Kena seminggu ke sebulan. Kemudian
dia rayu. Gantung perintah, dia rayu ke Mahkamah Tinggi. So, Mahkamah Tinggi tolak penjara, bagi denda saja. So, jangan ingat, benda tu boleh balik main settle dengan denda saja. Depend pada hakim Betul tu ramai yang tak bertahan dengan baik tanpa restu mak ayah, tak percaya tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gem. Sungguh Cik Hakim, bapa dia sampai satu ketegang dengan ego. Cerita Kabi Kushi Kabi Gem kan. Cik Hakim nak tahu tak? Cerita tu, cerita yang paling banyak sekali saya udah ulang dalam Netflix. Setiap kali saya ulang cerita tu, mesti aku keluar air mata. Tambah-tambah part yang yang depa berjumpa dekat mall tu. Yang Shahrukh Khan buka pintu mall tu, mak dia tu kali. Dia main pula lagu tu kan. Kabi Kushi Kabi Gem na juta honge hem. Kabi Kushi Kabi Gem. Time tu lah aku mula menangis tu. Tak tahulah. Sekiranya bapak dah Siti Halijah, sekiranya bapak dah tak ada, cuma adik saja tapi enggam jadi wali, bolehkah bapak saudara sebelah ibu menjadi wali? Saya ibu tunggal. Puan Siti Halijah, dia tak boleh pintas macam tu saja, okey? Alah. Sekejap saya tengok. Jatuh pula buku. Ya. Dia bab wali ni puan-puan. 39. Ada cerita tentang ranking. Alah, dia tak tunjuk betul-betul. Okey. Macam ni. Wali ni dia ada ranking dia. Okay, dia ada kedudukan dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Alright. So, kalau orang nombor 3, dia tak boleh pintas orang nombor 2 macam tu sahaja. Dia tak boleh rasa macam dia tu sama level. Senang. Okay. Bapak paling tinggi sekali. Bapak dengan datuk berkongsi. Tapi kalau ada bapak, bapak lagi kuat lah. Okay, so senang cerita lah. Bapak nombor 1, datuk nombor 2. Nombor 3, adik-beradik lelaki. Okay, adik-beradik lelaki nombor 3. Kemudian adik-beradik lelaki tak ada, anak tunggal ataupun anak perempuan yang ni semua tu, baru pindah pergi kepada bapak saudara. Saudara lelaki seibu sebapa. Okay. So dia ada ranking dia tersendiri. Sama macam kes jagaan anak lah. Jagaan anak kan ada ranking, iaitu ibu, ibu kepada ibu, bapa, ibu kepada bapa. So dia ada ranking dia. Wali pun macam tu juga. Dia tak boleh pintas macam tu. Okay. Jadi dalam kes Puan Siti Halijah, kalau katalah cuma adik saja tapi adik tu enggan jadi wali. So jawapan dia, tak boleh bapa saudara pintas macam tu saja. Dia puan kena buat nama dia permohonan wali enggan. Okay, kena buat permohonan wali enggan. Sebab adik tak mau, tak setuju kan. Adik lebih kuat daripada bapa saudara. Nur Amirah Ishak. Assalamualaikum tuan. Maaf nak tanya, boleh ke wali ayah tu dia wakilkan tugas wali untuk adik lelaki si perempuan disebabkan dia enggan jadi wali? Boleh ke wakil macam tu? Dia macam ni perempuan Kalau bapa ni dia masih ada kudrat, kan? Kalau dia masih ada kudrat, dia tak boleh passing baton macam tu saja. Unless melainkan adik lelaki si perempuan ni tok imam, juru nikah. Memang kerja dia juru nikah contoh dia kan. So macam orang dekat kampung biasa tengok tak orang nikah mana-mana, jangan kata kampung lah, bandar ke apa kan. Selalunya kalau bapak tak akan nikah tapi bapak duduk kat sebelah, bapak kata ya saya setuju untuk wakilkan tok imam untuk akad nikah. Tok imam pun akad lah nikah. Aku nikahkan
aku nikahkan aku dia. Tok Imam pula tersasut, aku pula nak menikah satu lagi. Tok Imam pun pandai, tengok pengantin perempuan segak lah kan. Kata Tok Imam. Lepas tu so yang tu boleh wakil wali lah. Kalau kata dia tak mampu ke, ataupun dia uzur ke, okay? So yang tu okey. Tapi kalau saja sebab enggan, dia tak boleh passing baton macam tu. Sebab dia masih hidup, dia masih waras, dia masih lagi kuat, dia mesti kena melalui wali enggan. Dia kena buat permohonan wali enggan di mahkamah perempuan. Dia tak boleh passing macam tu sahaja. Okay? Even kalau macam contoh lah kan, seorang macam seorang bapa ni, katakanlah bapa duduk dekat Kedah. Perempuan ni, anak perempuan ni duduk dekat Johor, contoh dia. Okay? Let's say lah macam sekarang ni lah MCO. Tak boleh ni, nak main jojoh, nak merentah tak boleh kan. Okay? Katakanlah kita tak buat secara online lah. Alright? So kalau kata wanita ni nak menikah dengan pasangan dia dekat Johor, okay? So katakanlah dia dah apply everything, so wali ni tak boleh nak datang. So wali kena call, bagi tahu kata saya wakil walikan kepada Tok Imam sini untuk akad nikahkan. Yang tu okey. Alright? Tapi kalau lah pasangan ni nak nikah dekat Johor, adik lelaki dekat situ tapi ayah duduk kat Kedah. Okey, apa faham Ayah kat Kedah, pasangan nak menikah dekat Johor. Adik lelaki dekat Johor, adik lelaki kepada wanita ni. Right? Dia tak boleh pasti kata, jadilah wali untuk kakak hang. Aku malas nak jadi. Aku tak suka lah contoh dia kan. So tak boleh macam tu. Wanita ni dia kena buat permohonan wali enggan tu kat Johor. Okay, sebab dia bukan boleh main passing baton macam tu saja. Apa ingat ni olahraga apa? Dia tak boleh. Okay, dia tak boleh passing baton macam tu. Saya dan kawan-kawan dah dapatkan dari Tuan Fahmi memang best, wangi dan murah. Betul. Yes. Dapatkan. Okay. Belantara Aroma Diffuser. Ada orang yang berminat ke nak jadi dropship? Macam Puan Natrah ni. Puan Natrah ni dropship. Okay, Kak Kia kata tadi pun ada Kak Kia pergi grup sebelah. Macam tu lah dia cakap ayah dia tak restu, dia nikah kat Siam. Kemudian diceraikan talak 3 di sana. Tak daftar langsung di Malaysia. Dah anak pula tak boleh dibin ataupun binti. Kak Kia katalah kat dia, itulah akibatnya nikah kat Siam dan tanpa restu ayah. Ya, itulah akibat dia. Kadang-kadang bukan takat restu ayah saja, restu mak pun penting kak. Walaupun mak ni bukan wali kan, tapi dia yang mengandungkan kita kan. Kalau dia lah tak cakap pun, dia pun tak setuju puan. Utamakanlah dia tu. Dia tu syurga tapak kaki kat dia. Panjangnya. Syuhada Zainal lah. Okay apa? Sikit lagi Malam ni tak ada lama-lama Tuan, saya ada soalan. Kalau wali enggan menikahkan adik perempuannya, ayah dah meninggal, disebabkan ibu dan adik-beradik perempuan tadi tak setuju perempuan tadi hendak poligami. Okay. Dan disebabkan keadaan lelaki yang hendak dikahwin itu kurang stabil. Alright. Jadi sekiranya perempuan tadi memfailkan permohonan wali enggan. Okey, perempuan permohonan enggan dan wali berikan alasan seperti yang dinyatakan di atas, adakah pihak mahkamah akan meluluskan juga permohonan perempuan tadi? Terima kasih tuan. Okey. Kalau wali ni dia datang ke mahkamah, dia bagi tahu alasan macam tu, dia kena buktikan benda tu. Dia kena buktikan kata laki ni kurang stabil, laki ni apa lagi? Satu ke apa? Sebabkan keadaan laki ni kurang stabil. So sebab tak setuju saudara perempuan ni jadi apa? Jadi bini nombor 2 lah contoh dia kan. Tak setuju benda tu, mungkin tak ada isu. Yang tu mungkin tak boleh nak diterima sangat. Tapi kalau katalah sebabkan tak stabil contoh dia kan, so kita nak dakwa orang tak mampu, so kita kena buktikan kata dia tak mampu. Dia bukan mudah lah. Jadi bila cerita bab pembuktian ni, kalau katalah dia tak mampu dan sebagainya, kita pun tak boleh nak buktikan tentang kemampuan dia tersebut. Jadi mahkamah akan berpegang kepada wanita yang mohon wali enggan ni. Sebab bukti tak berjaya diberikan oleh kepada
mahkamah untuk nak menunjukkan kata laki ni tak mampu. Okey, kurang stabil dan sebagainya kan. Saya faham isu kurang stabil ni ada kaitan dengan dari sudut rasional kepada perkahwinan tu sendirilah. Sebab perkahwinan ni mesti nak berdiri atas sebab faktor kewangan yang stabil. Tambah-tambah pula poligami kan. Jadi bimbang saudara perempuan, adik perempuan, anak perempuan kan, takut nanti teranaya bila kahwin dengan orang yang tak mampu poligami ni. Okay, so kalau dia nak dakwa kata laki tu tak mampu, dia kena buktikan kata laki tu tak mampu. Yang itulah yang payah sikit tu. Nak cerita, nak buktikan pasal orang yang tak mampu ni. Cik Hakim, nikah dekat Siam, Songkla ni selalu kita dengar. Soalan saya, kenapa sana dipilih? Tak boleh ke upgrade sikit nikah kat Swiss ke, Aussie ke? Allah, apa punya soalan ni? Of course lah nikah kat Siam. Sebab senang nak pergi cross border. Lepas tu dia ada package pula. Lepas nikah terus dapat sijil, terus dapat package bulan madu dekat Songkla kan. So dia ada apa benda pantai apa macam tu lah. Ramai orang Malaysia duk pergi kat sana sebab mudah aja. Okay, mudah kena tipu pun ada juga kat sana. Kalau lah kan, okey, cerita jangan kita macam cerita terikat sangat cerita kita ni menikah dekat Siam saja, okey, sebab dia termasuk di bawah cerita tentang nikah luar negara. So ada orang yang mana pasangan suami isteri ni dia menikah dekat contoh belajar sama-sama dekat Mesir. Macam cerita tu lah ayat-ayat cinta. Kan? Ayat-ayat cinta tu kan, Fahri ni dia menikah dengan Aisyah pun dekat Mesir kan. So dia mohon kat sana kan, dia balik main ke Malaysia kan. So mohon kat sana semua, menikah kat sana. Alright. So menikah kat sana tak ada masalah. Cuma kalau nak menikah dekat luar negara ni, okay, nak menikah dekat luar negara, prosedur dia kita kena dapat dahulu kebenaran daripada kedutaan. Contoh katakanlah anda duduk dekat Australia, okay, duduk kat Australia, kita nak menikah dengan tak kisahlah orang Malaysia dekat sana ke ataupun kita berkenan jodoh dekat sana. Alright, so kita nak menikah kat sana tu, kita kena dapatkan kebenaran dahulu. Okay, kalau kita tak balik main ke Malaysia untuk buat permohonan pun, at least kita kena pergi ke kedutaan Malaysia, dapatkan kebenaran daripada kedutaan Malaysia dekat sana. Kedutaan Malaysia pula akan hubungi pejabat agama, bagi tahu kata ni yang ni nak menikah ni, so dapat kebenaran dan sebagainya. Dah settle, barulah boleh dapat untuk berkahwin. Okay, so kena dapat kebenaran macam tu. Astagfirullahaladzim. Ada lagi ke? Nak menikah kat Swiss dengan Australia ni mahal Wah, pantun juga. Lurut-lurut daun selasih harum baunya. Enak-enak mabuk kekasih. Mabuk berkasih airnya, dengan kejam aku ditinggalkan. Macam tak kena je. Memang pantun macam tu Okey, nikah dekat Siam akan dapat sijil nikah dekat sana ke? Kalau dapat, contoh kita check in hotel, tunjuk sijil nikah tu dekat pejabat agama, ambush dikira khalwat tak? Kalau dekat sana, saya tak pernah dengar lagi ada ambush khalwat. Saya tak pernah dengar lagi kata kat sana ada orang pergi kena tahan khalwat. Wallahualam, saya tak tahu langsung bab tu. Saya tak pernah dengar lagi cerita tu. Okey, tapi kalau dekat Malaysia ni ada sijil nikah Siam, okey, pasangan ni nak check in hotel ke, contohnya ada pejabat agama ambush. Pejabat agama ambush tunjuk sijil nikah Siam. Sorry, tak laku puan. Tak laku. Kalau kat sana mungkinlah aku kan. Kalau katalah tiba-tiba pejabat agama Songkla buat rush, buat ambush tentang khalwat, tunjuk sijil nikah Songkla, selamatlah. Sebab undang-undang sana kan. Fauziah G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya pernikahan tidak sah nikah Thailand, tapi dari segi hukum dikira sah atau tidak? Okey.
Dari sudut hukum, kena tengok lah rukun tu cukup ataupun tidak. Rukun nikah 5 lah. Dia kena ada suami, isteri, saksi, wali dengan akad. Okay. So, kalau dari sudut hukum, everything is okay, okay lah. Tapi nak tahu hukum sah tak sah tu, kena buat pengesahan kan. Sebab apa? Biasanya orang yang sangkut bab nikah dekat Siam ni, jangan ingat semua nikah kat Siam ni sah. Jangan ingat macam tu. Okay? Sebabnya ada orang ni, personally saya cerita based on saya punya experience case saya. Suami ni, okay, dia kahwin dengan perempuan ni dekat Songkla. Okay. So balik mai ke Malaysia, dia rasa macam benda tu everything is okay. So dia buat pengesahan. Tengok-tengok kan, perkahwinan tersebut tidak sah. Sebabnya yang selalu jadi isu adalah juru nikah tu tidak bertauliah. Satu. Yang keduanya, bukan tak ada tauliah saja. Dia dah mati tauliah dia untuk menjadi wali hakim. Tak boleh. Wali hakim, wali sultan dekat sana, dia mesti dapat watikah. Watikah pelantikan wali hakim. Wali sultan dekat sana. Dia tak boleh sebarangan orang. Macam contoh lah kan, cuba bayangkan macam ni lah, paling bongok lah kan, ni cerita paling bongok lah. Bayangkan saya ni orang Siam. Bayangkan saya ni orang Siam yang duduk dekat Songkla. Hampa mai cari aku, tiba-tiba hampa mai bagi apa, nak suruh aku jadi juru nikah, contoh dia. So aku pun nikahkan lah. Nikahkan hampa ni, sah tak? Macam mana nak sah? Saya ni orang Siam yang biasa saja. Faham tak? Kalau kata ada pun kena tengok dulu. Hidup ke tak lagi lesen saya nak jadi juru nikah, nak jadi wali hakim ni. Dia tak boleh main macam tu. So, laki ni dia ingat benda tu sah. Jadi bila dia buat pengesahan, dari sudut hukum pun dah tak sah sebab wali hakim tu out kat situ. Tak ada tauliah pun kata wali hakim. Macam mana dia boleh jadi wali hakim? Ikut suka nak claim kata dia wali hakim. Tak boleh macam tu. Macam dekat Malaysia pun, nama pun wali hakim, mestilah dapat kebenaran daripada hakim. Hakim lah jadi wali tu. Kalau dekat Siam, okay, wali sultan, maksudnya sultan Siam tu, dia bagi kebenaran, dia lantik jabatan agama Islam. Siapa dia? Tok Imam mana ni? Tok Imam dekat Songkla ni, nama dia apa? Ismail Naqai, contoh dia. So Ismail ni, contoh dia, dia akan jadi wali hakim. Dia tak boleh orang lain. Okay. So selalunya isu sangkut dekat wali. Ataupun satu lagi pula, yang mana suami dia ni, dia nikah dekat Siam dengan sister ini, dia buat pengesahan. Tengok-tengok wali tu tak jauh pun. Nikah dekat Songkla, tapi wali duduk dekat Alostar. Dia hakim tengok dekat Google Maps tu, tak lebih daripada 2 marhalah, contoh dia. So tak boleh sah juga macam tu perempuan. So kalau saya nak to be fair, right, untuk berlaku adil, right, saya boleh kata macam ni. Nak sah dari segi hukum ataupun sah ataupun tidak, kena buat pengesahan. Saya tak boleh kata semua okey, rasa macam cukup dah ni, ada suami, ada isteri, saksi, wali, akad, rasa akad nikah, hukum tu dah sah. Saya tak boleh buat macam tu sebab saya tak berada di situasi macam tu. So kita pun tak tahu betul sah ataupun tidak lagi. Macam mana nak tahu? Kena buat pengesahan. Itu yang ramai nikah kat Siam tak daftar kat Malaysia, cuci tangan yang nak tanggung masalah isteri gantung tak bertali, ada anak, ada buat surat beranak. Oh, Kak Kia marah betul Kak Kia Assalamualaikum Cik. Tak nak soal. Waalaikumsalam Puan. Saya masih menunggu tarikh untuk ke mahkamah untuk pengesahan cerai taklik. Jika pihak lelaki enggan hadir, kes dilanjutkan tak? Sekarang ni punya isu adalah isu berkenaan dengan PKP. So kita tak tahu prosedur mahkamah tu dia nak lanjut macam mana tu, wallahualam. Tapi kalau kita ceritalah kata benda ni bukan PKP, cerita yang dalam keadaan yang normal je, cerita sebelum ada COVID. Okay, saya masih menunggu tarikh. Kalau kata laki tu tak hadir, enggan hadir, saman dah sempurna semua, jadi dia akan berlaku perbicaraan sebelah pihak. So kalau perbicaraan sebelah pihak terpulang, kita nak buktikan tu macam mana kat mahkamah. So kita kena ada strategi yang betul. Okay,
So kalau puan dah ada, Puan Syika dah ada dah ada peguam, so peguam puan akan rangka strategi macam mana nak bicara tersebut. Mahkamah tak perlukan kehadiran suami tu, tapi mahkamah perlukan bukti kita supaya dapat yakinkan dia bagi dia memutuskan perkahwinan tersebut. Nampak sangatlah saya budak suci. Daripada soalan tu pun dah tahu Cik Hakim mesti tahu. Okey, Tuan Fahmi nak tanya sikit. Tuan akan buat live hari-hari ke atau tunggu poster dari Tuan sebab tu tunggu gak setiap malam? Oh, okey. Macam ni perempuan Terima kasih Puan Natra. Sebenarnya perempuan, saya nak berterus terang, okey. Kadang-kadang ni perempuan, saya dah tak tahu nak cakap apa dah kat hangpa semua. Okey, satu, bila saya dah tak tahu nak cakap apa semua tu dah. Jadi saya rasa macam kalau live tiap-tiap hari pun saat gini hampa rasa macam bosan pula. Betul tak? So, saya rasa saya nak ambil pandangan. Tapi kalau hampa semua setuju, bagi tahu setuju. Kalau tak setuju, kata nak juga tiap-tiap hari, saya akan terima pandangan tu. Okay? Tapi setakat yang saya rasa macam nak buat sekarang ni adalah saya nak gap. Dalam seminggu mungkin 3 kali. Tapi saya akan upkan poster terlebih dahulu. Tajuk apa dan sebagainya. Alright? So, antara cadangan saya iaitu sepatutnya hari Sabtu ni saya dah booking dah Tuan Mukmin. Esok saya akan upkan satu poster. Jadi esok tak ada live. Saya cadangkan macam tu. Dan hari Sabtu kita akan adakan live. So apa yang saya nak bagi tahu kepada anda semua, saya mungkin akan live ni sekali sekala kalau saya upkan poster. Sebab saya pun nak live setiap hari pun bergantung kepada kesihatan juga. Saya pun penat juga dengan perempuan sebab bila mahkamah dah, alhamdulillah mahkamah Perak dengan Penang boleh beroperasi. Operasi maksud saya boleh daftar kes kan. Okey lah sikit. So saya masih nak kena bergerak. Bila saya nak bergerak ni dia penat. Saya drive. So bila saya penat tu saya sakit sikit. Saya kan ada darah tinggi. So orang bila ada darah tinggi ni, bila dia stres, dia sakit kat belakang ni perempuan. So saya kena banyak rehat pada waktu malam. Tapi tak bermaksud saya takkan buat live langsung. InsyaAllah saya akan buat live juga. Okay? Macam tu lah saya cadangkan. Bagus juga kalau kata upkan poster ataupun notif macam tadi senang sikit Kalau buat guaman swasta sendiri, cabaran dia kuat tak dari segi kewangan dan lain-lain? Boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga. Syika Ibrahim, saya tanya lagi. Cerai taklik dibuat begini. Aku jatuhkan talak satu terhadap kamu jika pergaduhan berlaku di antara mak mertua dan saya. Esok jadi betul. Saya cuma nak Oh, Puan Syika, yang ni bukan nama dia cerai taklik, Puan. Ini nama dia cerai luar mahkamah. Beza tu. Cerai taklik tu maksudnya suami langgar taklik nikah. Taklik nikah tu selepas kita akad nikah tu, suami kan ada baca bahwasanya aku jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut atau aku atau wakil aku tidak datang memberikan nafkah kepada dirinya, yang tu baru taklik. Okey, tu kalau kata suami langgar salah satu, dia tinggal langsung ke, tak bagi nafkah ke, okey. So yang tu nama dia cerai taklik di bawah Seksyen 50. Seksyen 50 kot. Alright, enakmen keluarga Islam. Tapi kalau hak yang jenis macam ni, aku jatuhkan talak satu terhadap kamu jika pergaduhan berlaku di antara mak mertua dan saya, yang ni tak panggil cerai taklik. Yang ni kita panggil nama dia taklik talak. Taklik talak dia masuk dalam kes pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. So dia dikira sebagai pengesahan lafaz cerai. Kalau kata mahkamah sabitkan, dia akan jadi melanggar talak tersebut. Okey. Saya cuma nak pengesahan hakim je, dah lama sangat Melanda tak sembuh. Macam itulah. Apa soalannya? Berlaku di antara mak mertua dan esok jadi betul gaduh besar. So kalau kata mahkamah terima benda tu, okey lah. Dia bergantung kepada
suami lah. Kalau kata bab ni, bab lafaz talak macam ni puan, taklik talak macam ni, dia bergantung kepada lafaz niat suami tu. Percayalah, dia mesti akan bergantung kepada lafaz niat dia tu. Okay, kalau satu. Yang keduanya, dia akan bergantung kepada pengakuan. Kalau kita tak buat bukti, maksudnya kita tak ada 2 orang saksi lelaki. Bab talak ni dia mesti ada 2 orang saksi lelaki. So, kalau tak ada 2 orang saksi lelaki yang dengar ayat macam tu, puan akan mengalami kesukaran untuk membuktikan di mahkamah. Dia mesti datang dengan pengakuan suami. So, kalau suami tak memai, memang payah puan. Memang payah kalau suami tak memai. Bab kes pengesahan lapas cerai. Alright, itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa pada hari Sabtu malam, insya-Allah. Bye bye.